KPM. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Anda bersama saya Syafiqah Farahin untuk 30 minit ini untuk berkongsi dan mendapat sedikit pencerahan bagaimana PBD dilaksanakan di sekolah. Dan hari ini kita beri fokus kepada PBD dalam bahasa isyarat komunikasi bagi pendidikan khas tahap 1. Dan untuk tujuan itu, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita pada hari ini. Ya, itu dia guru kita pada hari ini yang datangnya jauh dari Sabah, iaitu Cikgu Syafiqah. Hai Cikgu. Hai. Assalamualaikum Cikgu, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini juga kita ditemani oleh juru bahasa isyarat juga, iaitu Cikgu Arisha Artina Abdullah dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Hai, selamat datang Cikgu Arisha, sihat ke? Okey, terbaik. Baiklah Cikgu Syafiqah, hari ini kita beri fokus kepada PBD dalam bahasa isyarat komunikasi. Jadi untuk segmen yang pertama ini, apakah yang kita akan beri fokus dengan lebih mendalam Cikgu? Kita akan lihat untuk segmen pertama ni konsep pentaksiran bilik darjah. Saya pasti konsep ada sedikit berbezalah dengan mata pelajaran yang lain. Jadi bagi para ibu bapa dan juga penonton, terutama guru, ini sedikit panduan untuk anda bagaimana nak aplikasikan PBD di sekolah. Jadi tanpa melengahkan masa, Cikgu Syafiqah dipersilakan. Terima kasih Syafiqah. Baiklah, rakan-rakan guru dan juga ibu bapa di luar sana, untuk segmen yang pertama ini kita cuba untuk fahami dan juga tahu secara ringkas bagaimana pelaksanaan, bagaimana konsep pelaksanaan PBD untuk subjek bahasa isyarat komunikasi. Baiklah. Okey. Berikut adalah konsep pentaksiran bilik darjah bagi subjek bahasa isyarat komunikasi, di mana apa yang kita perlu faham tentang PBD ini adalah ia berlaku secara berterusan dan juga berpanjangan di dalam sesi pengajaran dan juga pengajaran, di mana ia dibina, dirancang, ditadbir, diperiksa dan direkod, kemudiannya dilaporkan oleh guru subjek itu sendiri. Dan mengapa subjek ini, pelaksanaan PBD ini penting adalah untuk mendapatkan maklumat murid dari segi mengetahui pengetahuan murid. Kemudian kita mahu lihat kemajuan, kebolehan dan juga penguasaan murid. Okey, seterusnya kita lihat kepada fokus KSSR pendidikan khas, ketidakupayaan pendengaran untuk subjek bahasa isyarat komunikasi, ataupun saya akan panggil sebagai bahasa isyarat komunikasi BIK. Baiklah, KSSR pendidikan khas ketidakupayaan pendengaran ataupun BIK memberikan penekanan kepada penguasaan kosa kata dan kemahiran komunikasi dalam diri murid berkeperluan khas pendidikan khas MBPK melalui medium bahasa isyarat secara komunikasi seluruh, di mana kita akan lihat 3 peringkat perkembangan dalam penguasaan bahasa isyarat yang menjadi fokus dalam PBD untuk subjek BIK. Yang pertama adalah reseptif, di mana peringkat ini kita akan lebih berfokus kepada melihat pergerakan jari jemari murid untuk memastikan murid bersedia untuk menggunakan kemahiran berisyarat. Dan yang kedua adalah kemahiran ekspresif. Okay, di mana fokusnya adalah untuk kita melihat murid kita berjaya menyampaikan maklumat ataupun idea berdasarkan apa yang mereka pelajari. Dan akhir sekali adalah kemahiran interaksi, di mana kita akan lihat kemahiran murid untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Okey, seterusnya kita lihat ini adalah rujukan utama guru dalam merancang dan seterusnya melaksanakan PBD, di mana kita akan menyemak dan menggunakan DSKP ataupun kita kenal sebagai dokumen
standard kurikulum dan pentaksiran, dan guru juga akan menggunakan buku teks, modul pengajaran yang disediakan oleh guru sendiri dan juga panduan pelaksanaan PBD. Baiklah, kita lihat kepada bagaimana carta alir pelaksanaan PBD untuk subjek BIK ini. Yang pertama adalah guru akan merujuk di SKP untuk menilai, memilih standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Seterusnya guru akan menetapkan objektif yang ingin dicapai. Kemudian guru akan merancang aktiviti serta pentaksiran yang ingin dinilai. Kemudian melaksanakan PDP, merekod dan juga melaporkan PBD. Seterusnya akan berlakulah tindakan susulan. Okey, jadi ini adalah contoh standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi, di mana fokus kita hari ini, kita akan pilih standard kandungan 6.0 iaitu persekitaran sekolah, dan kita akan nilai standard pembelajaran 6.1 mengecam, memahami dan mengisyarat isyarat tangan perkataan berkaitan dengan sekolah, dan juga 6.2 mengeja dan menulis perkataan berkaitan dengan persekitaran sekolah. Jadi itu sahaja, saya serahkan kembali kepada Syafiqah. Baiklah Cikgu Syafiqah, terima kasih sedikit sebanyak mengenai konsep PBD dilaksanakan dalam bahasa isyarat komunikasi dan fokus tiga yang utama iaitu reseptif, ekspresif dan interaksi. Jadi kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di slot PBD. Hai para penonton semua, kembali ke slot PBD hari ini dan kita akan beri fokus kepada PBD dalam bahasa isyarat komunikasi, dan untuk segmen kali ini pula kita akan menerangkan cara-cara pelaksanaan PBD, dan biasanya kita mendengar dan melihat cara pelaksanaan ini melibatkan cara pemerhatian, bertulis dan juga lisan, tapi untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas mungkin cara lisan tu akan ada sedikit perbezaan. Jadi untuk tujuan itu saya persilakan Cikgu Syafiqah untuk meneruskan hari ini. Terima kasih Syafiqah. Okey, baiklah. Baiklah, kita akan teruskan dengan segmen yang kedua ini. Kita akan lihat bagaimana cara pelaksanaan PBD bagi mata pelajaran bahasa isyarat komunikasi. Okey, berikut adalah antara kaedah yang kita boleh lakukan dalam kita melaksanakan PBD, dan antaranya adalah pemerhatian, lisan dalam kurungan mengisyarat dan juga bertulis. Okey, kita akan lihat satu persatu kaedah pelaksanaan PBD ini, di mana untuk kaedah pemerhatian ia digunakan untuk mentaksir proses dan juga hasil kerja murid. Okey, sebagai contoh, guru meminta murid untuk melaksanakan atau menghasilkan satu poster digital menggunakan aplikasi Canva. Jadi sepanjang murid menghasilkan menghasilkan kerja tersebut, guru akan membuat penilaian berdasarkan pemerhatian. Okey, seterusnya kita lihat kepada lisan. Seperti Syafiqah nyatakan sebentar tadi, di sini akan terdapat sedikit perbezaan dengan murid aliran perdana, di mana lisan untuk murid kurang ketidakupayaan pendengaran ini akan berlaku secara spontan semasa PDP ataupun secara terancang dengan menggunakan bahasa isyarat. Itu bezanya, di mana kita boleh bersoal jawab dan juga membuat kuis dengan murid kita. Okey, dan seterusnya adalah kaedah bertulis. Okey, ia melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid. Ini selalulah cikgu buatkan. Ada lembaran kerja, ada buku tulis dan juga buku ejaan. Okey, jadi seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, untuk slot kita pada hari ini, kita akan fokuskan kepada 6 standard kandungan 6.0 iaitu persekitaran sekolah. Kita akan lihat dan juga nilai standard pembelajaran 6.1 iaitu mengecam, memahami dan mengisyarat tangan perkataan berkaitan dengan persekitaran sekolah, dan juga kita akan lihat 6.2 mengeja dan menulis perkataan berkaitan dengan persekitaran sekolah. Okey, jom kita saksikan. Berikut adalah cadangan pelaksanaan PBD secara lisan dengan dalam kurungan mengisyarat. Okey, di mana kita akan nilai standard pembelajaran 6.1 mengecam, memahami dan mengisyarat tangan perkataan berkaitan dengan persekitaran sekolah. Jom kita saksikan video.
Baiklah, video yang kita lihat sebentar tadi adalah satu cara yang guru-guru boleh laksanakan dalam melaksanakan PBD secara lisan. Ya. Apa yang berlaku kita dapat lihat, guru menyediakan transkrip ataupun skrip perkataan terlebih dahulu, perkataan yang kita ingin nilai, dan kemudiannya secara spontan murid akan mengisyaratkan perkataan tersebut. Okey, mari kita lihat kepada cadangan pelaksanaan PBD secara bertulis pula untuk kita menilai standard pembelajaran 6.2 mengeja dan menulis perkataan berkaitan dengan persekitaran sekolah. Jom kita saksikan. Berikut adalah antara cadangan ataupun aktiviti yang kita boleh laksanakan dalam PBD untuk kita menilai standard pembelajaran 6.2 iaitu mengeja, menulis perkataan berkaitan dengan persekitaran sekolah. Dan apa yang kita lihat sebentar tadi, berlakunya PBD secara bermain di dalam kelas. PBD itu sebenarnya boleh berlaku dengan secara bermain, mengajak murid-murid kita bermain di kelas, dan juga kita dapat lihat guru mendapatkan rekod PBD itu menerusi apa yang murid catat dalam buku ejaan. Okey? Dan seterusnya, cadangan pelaksanaan PBD secara pemerhatian pula. Mari kita saksikan. Baiklah, cadangan untuk pelaksanaan PBD secara pemerhatian yang berlaku sebentar tadi adalah dengan cara guru mengajak murid-murid untuk keluar ke bilik darjah, pergi bersiar-siar di kawasan sekolah, dan PBD yang berlaku di sana guru menggunakan rakaman video. Sebenarnya dengan cara menggunakan rakaman video, guru-guru juga senang untuk merekod PBD dan juga guru akan menilai semula rakaman video tersebut untuk merekod PBD. Jadi setakat ini sahaja dari saya kembalikan kepada Syafiqah. Okey, terima kasih Cikgu Syafiqah. Baiklah, sedikit sebanyak mengenai cara pelaksanaan PBD dalam bahasa isyarat komunikasi dan juga cadangan bagi pemerhatian lisan dan juga bertulis. Jadi kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini dalam slide pentaksiran bilik darjah. Anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot PBD atau pentaksiran bilik darjah, dan hari ini kita beri fokus kepada PBD dalam bahasa isyarat komunikasi tahap 1. Dan kita pun telah mengetahui konsep PBD ini dilaksanakan, cara dan juga cadangan pelaksanaan. Jadi untuk segmen kali ini kita beri fokus pula kepada perekodan dan pelaporan. Untuk tujuan itu saya silakan Cikgu Syafiqah. Silakan Cikgu. Ya. Okey, terima kasih. Baiklah, untuk segmen ini, segmen yang terakhir ini, kita akan fokuskan bagaimana cara untuk merekod dan juga seterusnya melaporkan PBD. Baiklah, seperti mana yang kita sedia maklum, guru-guru di luar sana mempunyai pelbagai kaedah perekodan PBD, dan antaranya adalah guru juga ada menyediakan jurnal PBD yang mereka sediakan dengan mencatat semua tahap penguasaan murid secara bertulis. Dan apa yang saya lakukan, cadangan yang kita boleh guna pakai adalah kita mentaksirkan dengan kita merekod pentaksiran dengan menggunakan borang senarai semak. Dan di situ kita lihat terdapat borang senarai semak kosakata untuk kita menilai kemahiran murid mengecam, mengisyarat, mengeja dan juga menulis perkataan. Di mana untuk setiap lembaran-lembaran kerja yang guru sediakan, guru boleh membuat catatan tahap penguasaan murid. Baiklah, berikut adalah contoh template pelaporan PBD, di mana di akhir setelah kita merekod PBD tersebut, di akhir itu kita akan meletakkan tahap penguasaan murid dan juga menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan dengan 3 peringkat perkembangan bahasa isyarat sebentar tadi yang kita telah tahui, reseptif, ekspresif dan interaksi.
Dan penetapan tahap penguasaan murid bagi mata pelajaran bahasa isyarat komunikasi ini berlaku adalah dengan kita lihat setelah SP standard pembelajaran itu berlaku dan juga telah selesai. Contohnya macam hari ini kita hanya fokuskan kepada standard pembelajaran 6.1 di mana kita seharusnya melaksanakan 6.1, 6.2 dan juga 6.3. Jadi setelah selesai satu kelompok standard pembelajaran, maka PBD itu boleh dilaporkan. Jadi setakat ini sahaja dari saya. Sikit kembali. Okey, baiklah Cikgu Syafika. Jadi untuk tujuan ini saya juga ingin bertanya kepada Cikgu. Tadi Cikgu ada sebutkan dalam perekodan dan pelaporan ni melibatkan ketiga-tiga elemen yang kita perlu ketengahkan, iaitu reseptif, interaktif dan interaksi dan ekspresif. Jadi bila kita sebut tentang reseptif ni, dia melibatkan pergerakan jari jemari ya Cikgu. Betul. Bagaimana? Boleh Cikgu terangkan dengan lebih lanjut kalau melibatkan pergerakan jari jemari dari segi tulisan ke ataupun bahasa isyarat ni Cikgu? Okey, maksudnya di sini dalam kemahiran peringkat reseptif ini kita akan lihat bagaimana murid itu membentuk kod isyarat. Contohnya perkataan, kita akan lihat bagaimana murid mengisyaratkan perkataan sekolah. Okey, sekolah, bentuk tangan yang dikeluarkan betul berada di tahap yang diperlukan. Begitu Syafika. Faham? Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu. Lagi satu soalan ni. Saya dengar para penonton bertanya kepada saya untuk sampaikan kepada Cikgu Syafika. Satu lagi bila kita sebutkan, tadi Cikgu sebutkan tentang reseptif ya. Dan seterusnya kita ada ekspresif. Cara mereka mengeluarkan idea. Tapi contohnya kalau mereka mengeluarkan idea tetapi dalam bahasa isyarat ni iaitu interaksinya mungkin kurang dari segi nak menyampaikan maklumatnya. Jadi bagaimana? Bolehkah mereka menulis untuk mengeluarkan ideanya? Kebiasaannya apa yang berlaku untuk peringkat interaksi, betul? Ya. Interaksi ini guru akan membimbing murid sehingga jawapan yang kita inginkan itu kita dapat, guru dapat. Dan untuk nyatakan bahawa idea ataupun maklumat secara bertulis pun boleh sebenarnya Syafika. Jadi tiada masalah lah kalau guru nak membimbing juga ya Cikgu. Betul, betul. Okey, terbaik Cikgu. Terima kasih atas jawapan Cikgu. Boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan daripada Cikgu Syafika untuk segmen kita hari ini? Baiklah, terima kasih. Baiklah, apa yang kita perlu sedar sebagai seorang guru, kita perlu percaya dan juga yakin bahawa guru itu adalah pelaksana PBD yang sebenar, dan juga guru di luar sana sebenarnya lebih kreatif dan juga lebih pandai dalam mengatasi segala masalah yang murid kita lakukan. Jadi oleh itu, saya rasa itu saja. Terima kasih Cikgu Syafika sekali lagi atas pencerahan dan perkongsian mengenai panduan bagaimana PBD dilaksanakan dalam bahasa isyarat komunikasi bagi murid-murid dan berkeperluan pendidikan khas, dan untuk pencerahan juga kepada ibu bapa dan panduan kepada guru-guru di sekolah. Jadi terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Arisha Artina Abdullah. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton, setia menonton rancangan PBD selepas ini. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.